Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anis Syahira binti Husin dan nombor kad matrik saya 10 DIB 19F 2012. Nama saya Siti Nurul Akira binti Muhammad, nombor kad matrik 10 DIB 19F 2011. Nama saya Syaifah Syamil Tisik Talib, nombor kad matrik 10 DIB 19F 2008. Nama saya Muhammad Afiq Daniel bin Rosdi, nombor kad matrik 10 DIB 19F 2002. Nama saya Faizul Aiman bin Ranisam, nombor kad matrik saya 10 DIB 19F 2018. Saya ingin membentangkan dan menyampaikan ilmu tentang rukhsah dalam melaksanakan ibadat solat. Rukhsah dalam ibadah solat ini adalah kemudahan atau keringanan yang diberikan kepada orang Islam yang bermusafir untuk melaksanakan solat dengan cara qasar dan jamak. Jika seseorang itu dalam keadaan bermusafir untuk menuju ke sesuatu tempat atau destinasi, mereka tidak lari daripada kewajipan untuk melaksanakan solat fardu yang wajib. Oleh itu, Islam telah menetapkan satu rukhsah, kemudahan atau keringanan dalam melaksanakan ibadat solat, yang diharuskan menunaikan solat fardu secara qasar dan jamak atau kedua-duanya sekali. Rukhsah ini bertujuan supaya umat Islam tetap dapat menunaikan solat fardu dalam apapun keadaan sekali. Di samping itu juga ia bertujuan untuk membuktikan yang agama Islam ini adalah satu agama yang mudah dan tetap menjaga kebajikan para penganutnya. Allah telah mensyariatkan solat qasar dan jamak sebagai rukhsah bagi mereka yang bermusafir. Syarat-syarat perjalanan musafir yang dibenarkan untuk melakukan solat qasar dan jamak antaranya ialah musafir adalah untuk tujuan yang baik, bukan untuk melakukan maksiat. Contohnya seperti ingin menuntut ilmu. Seterusnya, mengetahui destinasi yang dituju, tahu jalannya dan tidak tersesat. Syarat yang ketiga ialah destinasi yang dituju melebihi 2 marhalah atau lebih kurang 91 km. Berbalik kepada mengetahui destinasi yang dituju, tahu jalannya dan tidak tersesat, itu maknanya tempat yang ditujunya itu memang melebihi 91 km, bukannya 91 km disebabkan tersesat atau tersilap jalan. Itu sahaja. Rukhsah solat orang sakit. Solat ketika sakit. Contoh rukhsah dalam ibadah oleh pesakit. Yang pertama, dia dibolehkan sembahyang duduk ketika sakit atau baring, atau memberi isyarat sekadar mana yang dia mampu. Yang kedua, tayamum kerana takut berlaku bahaya ke atas anggota badannya. Yang ketiga, dia boleh meninggalkan solat berjemaah. Yang keempat, orang yang sakit boleh berbuka puasa. Yang kelima, dia boleh melakukan solat jamak dan sama ada takdim ataupun takhir. Yang keenam, Ibnu Taimiyah membolehkan penggunaan ubat untuk tujuan buasir, di mana ubat yang diletakkan di dalam duburnya dan ia tidak membatalkan puasa. Tidak batal puasa bagi orang yang menggunakan inhaler ataupun pump bagi orang yang berpenyakit asma. Peranan dan faedah daripada pengambilan rukhsah terhadap pesakit. Yang pertama, para pesakit akan merasakan syariat Islam ini amat prihatin terhadap golongan yang lemah. Kedua, apabila dibolehkan mengambil pendapat yang ringan dalam keadaan hajat atau darurat seperti dalam keadaan sakit, maka tiada lagi alasan untuk para pesakit meninggalkan solat. Ketiga,
wuduk pesakit yang dibalut anggota wuduk apabila fatwa menyatakan hanya perlu menyapu air di atas balutan tersebut tanpa perlu bertayamum dan mengkodokkan kembali solat. Ini akan menambahkan lagi semangat untuk dia bersolat. Yang terakhir, para pesakit akan menunaikan ibadah menggunakan pendapat mudah, akan tenang jiwanya tanpa ada sebarang keraguan dalam memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Panduan bersuci bagi orang sakit. Orang sakit wajib bersuci menggunakan air. Dia wajib berwuduk dan mandi junub menggunakan air. Jika tidak mampu menyucikan dirinya, orang lain boleh menyucikan atau bertayamum untuknya. Yang ketiga, wajib orang yang sakit mengerjakan solat di atas tempat yang bersih. Jika tempat itu terkena najis, dia wajib membasuhnya dan mengalihkan kedudukan di tempat yang suci. Jika tidak mampu, dia boleh solat dalam apa jua keadaan, solatnya tetap sah dan tidak perlu mengulanginya. Yang keempat, sekiranya pesakit tidak boleh terkena ataupun menggunakan air disebabkan darurat yang menghalang, maka bolehlah ke atasnya bertayamum. Yang terakhir, jika tidak mampu bersuci menggunakan air disebabkan lemah, bimbang menambahkan sakit atau melambatkan proses penyembuhan, dia bolehlah bertayamum. Pengertian solat jamak dan qasar. Solat jamak merupakan satu kelonggaran bagi orang yang musafir ialah dengan cara menghimpunkan atau mengumpulkan dua solat dalam satu waktu, iaitu menghimpunkan solat zuhur dengan asar atau maghrib dengan isyak dalam satu waktu yang sama ada dalam waktu yang pertama atau yang kedua. Solat jamak itu merupakan satu kelonggaran yang dikhususkan kepada orang yang musafir sahaja. Subuh tidak boleh dijamakkan dan perlu ditunaikan dengan sempurna seperti biasa. Manakala solat qasar. Solat qasar merupakan satu kelonggaran bagi orang yang musafir, iaitu dengan cara memendekkan atau meringkaskan solat fardu yang 4 rakaat seperti zuhur, asar dan isyak menjadi 2 rakaat sahaja. Solat maghrib dan subuh tidak boleh dikosarkan dan perlu ditunaikan dengan sempurna. Solat jamak terbahagi kepada dua. Yang pertama, solat jamak takdim, iaitu menghimpunkan dua solat fardu dalam waktu pertama, iaitu zuhur dan maghrib. Contohnya, menghimpunkan solat zuhur dan asar dan menunaikannya dalam waktu zuhur. Jamak takhir ialah menghimpunkan dua solat fardu dalam waktu kedua, iaitu asar dan isyak. Contohnya, menghimpunkan solat zuhur dan asar dan menunaikannya dalam waktu asar. Syarat jamak untuk jamak takdim. Yang pertama, solat pada waktunya yang awal seperti solat zuhur dan maghrib. Yang kedua, berturut-turut antara solat yang pertama dan kedua dan tidak boleh diselangi dengan perbuatan lain dari solat. Yang ketiga, diselangi dengan iqamah dan mengambil wuduk, maka jamaknya tidak batal. Yang keempat, niat jamak pada waktu solat yang pertama. Dan yang kelima, berkekalan musafirnya sehingga solat yang kedua. Untuk syarat jamak takhir, yang pertama, berkekalan musafir sehingga selesai kedua-dua solat, dan yang kedua, berniat untuk mentakhirkan solat yang pertama pada waktu kedua ketika masuk waktu solat yang pertama.